Yahudi Bani Israel adalah menamakan negara haram mereka dengan nama Israel itu sendiri. Kerana Israel ini sebenarnya adalah nama yang ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 93. Ya, catat ya di ruangan komentar YouTube berkenaan sesiapa yang berkelapangan. Dan yang kedua dalam surah Maryam ayat 58. Israel adalah nama Nabi Yaqub di dalam Al-Quran. Maka berhati-hatilah ketika kita menyatakan kemarahan kepada Bani Israel. Kita kena sebut Bani Israel. Kerana bila kita kata kemarahan kita kepada Israel, ya, dalam keadaan kita sudah faham Israel itu adalah nama yang Allah Ta'ala sendiri berikan kepada Nabi Yaqub alaihi salam berdasarkan pandangan jumhur mufassirun, maka kita kena lebih berjaga-jaga. Jangan masuk dalam tipu daya licik orang-orang Zionis. Cara mereka adalah kerosakan itu, kerosakan yang mereka nak buat ni mereka balut dengan balutan agama. Mereka pakai topeng agama. Negara itu tertegak di tanah yang mereka tidak berhak. Mereka mengasaskan sebuah negara di tanah negara orang yang bernama Palestin. Dan untuk orang tak pertikai usaha mereka, mereka bagi nama Israel. Sebab pertikaian kepada negara ini, mereka kata pertikaian kamu kepada Nabi Israel. Sedangkan kita tidak berniat begitu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjauhkan, menjarakkan Nabi Israel, Nabi Yaqub daripada kejahatan dan kerosakan yang dilakukan oleh pelampau-pelampau Zionis ini. Allah Ta'ala sangat cermat memilih perkataan. Ada waktu Allah sebut Bani Israel untuk memuliakan. Tetapi ada tempat Allah sebut Yahudi. Allah tak sebut Bani Israel. Kerana Allah tidak mahu nisbahkan kerosakan itu kepada Israel, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Mereka tak segan silu menamakan negara mereka dengan nama Israel, sedangkan Nabi Israel, Nabi Yaqub alaihi salam tiada kena mengena dengan kezaliman dan kerosakan yang mereka lakukan. Tuan-puan perhatikan, Allah sebut nama Israel dalam surah Ali Imran ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Seluruh makanan menjadi halal kepada Bani Israel, melainkan yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya sendiri sebelum daripada penurunan Taurat kepada Musa. Ayat ini menceritakan makanan itu halal. Banyak makanan halal kepada Bani Israel. Kecuali apa yang telah diharamkan oleh Nabi Yaqub, ya, sebelum daripada Taurat diturunkan. Kul fa'tu bit Taurah. Maka Al-Quran cabar Yahudi di Madinah untuk rujuk balik Taurat kamu. Ya, adakah Taurat mengharamkan daripada memakam daging unta? Maka daging unta itu halal. Yang mengharamkan memang benar Nabi Yaqub, tetapi Nabi Yaqub mengharamkan pada dirinya sendiri, bukan kepada Bani Israel. Dan dia mengharamkan kepada dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Dan bila Taurat telah diturunkan, diumumkan halal. Jadi Allah mengaitkan sebutan nama Israel kepada Nabi Yaqub yang sangat memelihara makan minum. Ada daging yang halal, tetapi bagi Nabi Yaqub, aku tak boleh. Aku tak boleh. Demi memelihara, ya, perjanjiannya dengan Allah. Demi memelihara hubungannya dengan Allah, dia berjaga-jaga dalam hal makan minum. Maka sebutan nama Israel, Allah sebut Yaqub dalam surah Yusuf. Kenapa Allah tak sebut Yaqub dalam surah Ali Imran 93 ini? Ulama kaji dan mendapati sebutan nama Israel di sini kerana suatu bentuk kritikan
kepada tamadun Zionis yang menisbahkan tamadun ini kepada Israel, sedangkan tamadun Zionis ini adalah tamadun yang bersifat sangat mementingkan makan minum yang mewah dan tidak memikirkan fakir miskin yang tidak memperolehi makanan dan minuman. Perangai mereka sama dengan Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Allah kurniakan makanan yang baik, al-manna was-salwa. Mereka tidak mahu makanan berkenaan. Mereka nak makanan bawang putih, bawang merah, timun di Mesir. Mereka sangat mementingkan makan minum. Sedangkan kita faham makan minum hanyalah sebab, bukan matlamat. Matlamat kita ibadah, maka untuk ibadah, makanan itu penting supaya bertenaga. Tetapi bagi tamadun Yahudi Bani Israel perosak ini, mereka sangat mementingkan makan minum. Nak makan apa hari ini? Nak makan siapa hari ini? Sedangkan Israel itu sendiri, hakikat Israel itu sendiri, Nabi Yaqub adalah orang yang berpantang dalam makan minum. Sangat berjaga-jaga dalam hal makan minum. Memang ada makanan yang halal, tetapi Nabi Yaqub mengharamkan demi kebaikan hubungan dengan Allah. Adakah kalian yang menyatakan warga negara Israel menghidupkan sunnah Nabi Israel? Kemudian sebutan Israel yang kedua pada ayat 58 surah Maryam. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina. Perhatikan ayat ini. Itulah mereka yang dikurniakan oleh Allah nikmat. Mereka adalah dari kalangan nabi-nabi daripada zuriat Adam alaihi salam. Dan mereka juga adalah zuriat yang kami pikul di atas bahtera Nuh alaihi salam. Kemudian Allah sebut, tuan-puan beri perhatian, ini menarik. Dari kalangan nabi-nabi itu adalah zuriat Ibrahim dan zuriat Israel. Perhatikan, Allah sebut kalangan nabi-nabi itu adalah zuriat Ibrahim, zuriat Israel. Maknanya zuriat Ibrahim, zuriat Yaqub. Soalan, kenapa perlu dibezakan? Sedangkan Israel itu sendiri bin Ishaq, bin Ibrahim. Bukankah sudah memadai dengan menyebut min dzurriyyati Ibrahim? Daripada keturunan Nabi Ibrahim inilah lahirnya nabi-nabi Bani Israel. Maka para ulama menyatakan, yang dimaksudkan daripada dzurriyyatu Ibrahim adalah Ismail. Bani Ismail. Yang tidak ada nabi selepas Ismail melainkan nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalur yang pertama, anak yang pertama Ibrahim. Wa min dzurriyyati Ibrahim. Kemudian daripada jalur yang kedua, anak yang kedua, iaitulah Ishaq. Dan daripada Ishaq munculnya Yaqub, iaitulah Israel. Dan daripada anak-anak Nabi Yaqub, namanya adalah Bani Israel, 12 orang. Dan daripada keturunan 12 orang inilah keturunan para nabi tidak pernah putus. Kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Soalannya adalah, kenapa sebutan Israel selepas dzurriyyatu Ibrahim? Iaitulah kenapa Ismail didahulukan, Israel dikemudiankan. Allah ada sebab tidak sebut Ismail pada ayat ini, sebagaimana dalam surah As-Saffat Allah tak sebut nama Nabi Ismail. Tetapi kita memahami itu adalah Nabi Ismail alaihi salam yang nak nyaris disembelih. Jadi Israel, Nabi Yaqub alaihi salam,
telah mendidik anak-anaknya untuk ingat, kamu ada bapa saudara kamu di Mekah. Kamu ada bapa saudara kamu di Mekah. Namanya Ismail. Kamu kena ingat, kamu satu bangsa dan satu lagi bangsa kamu. Daripada bapa saudara kamu. Kamu semua adik-beradik kena saling menghormati. Orang Bani Israel mesti hormat orang Bani Ismail. Orang yang berada di tanah Kan'an, di tanah Palestin, di tanah Syam, orang-orang Ibrani mesti hormat orang-orang Arab. Bahkan Allah sebut zurriyatu Ibrahim dulu. Maka wahai Israel, wahai warga negara Israel sekarang, hormatkah kamu kepada kaum muslimin? Hormatkah kamu kepada penduduk di tanah Arab? Hormatkah kamu kepada mereka berketurunan Ismail alaihi salam? Mana perangai dan akhlak kalian ketika melaungkan kami punya negara Israel, sedangkan kalian telah meninggalkan sunnah Nabi Allah Israel alaihi salam? Baiklah,